Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ini untuk membincangkan berkenaan fiqh muyassar, fiqh kitab wa sunnah, fiqh ringkas skup Quran dan sunnah. Hanya kita bincangkan, kali terakhir kita bincangkan, kita dah masuk kitab janaiz, kitab jenazah dan kita ambil persoalan yang kedua. Persoalan kedua itu berkenaan dengan tajuk mandi, kan? Kita tunjukkan bagaimana untuk mandi jenazah. Baik, sebab sedikit lagi tunjuk. Sebenarnya benda tu tadi kalau dia kata ketika mayat ada, kalau orang tu dia tak biasa pun dia akan tak tahu nak buat apa, mayat tu keras dan sebagainya, kan. Itu benda yang berdasar pengalaman lah. Benda semua orang patut belajar. Kalau dia kata apa jadi, dia tahu nak buat apa, tu je. Baik, hari ini kita masuk al-mas'alatu tsalitsatu, persoalan yang ketiga. Hukmu takfinihi wa kaifiyatuhu. Hukum mengkafankan ini jenazah dan juga caranya. Hukum mengkafankan jenazah ataupun dan juga caranya. Dia kata wa takfinuhu wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimi alladhi waqasathu rahilatuhu. Mengkafankannya itu mayat atau jenazah tersebut adalah wajib kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang berihram. Orang tu berihram nak tunaikan haji atau umrah, kemudian dia dipijak dia oleh kenderaan dia, unta tu pijak dia mati. Sebelum mati, Nabi pesan kepada para sahabat, wa kafinuhu fi thawbain, kafankanlah dalam 2 helai kain. Thawb tu bukan baju, thawb tu maksudnya kain lah. Dan dia disebutkan berkenaan dengan apa kat situ, masalah jumlah nanti kita akan bincangkan berapa helai yang cukup untuk kita kafankan jenazah. Itu kita bincang sekejap lagi. Tapi pada asasnya kain tadi kita tutupkan, dan jelang sini pun aci kalau tak ada kain lain. Cuma orang kita kan dia kena beli jenazah kit, dan kain dia khas lah, kain kafan tu. Sebab kebetulan Nabi SAW dahulu dikafankan dalam kain kafas yang didatangkan daripada Yaman. 2 helai kain, 3 helai kain Sahuliyah daripada Yaman. Dia nama tempat dekat Yaman yang dia memang menghasilkan kain. So jadi orang supaya cuba nak ikut Nabi SAW dengan kain kapas, bukan kain satin, bukan kain mahal lah. Okay. Apalagi sutra. Jadi maksud dia, tujuan sebenar tu memang kita panggil apa, untuk menutup jenazah berkenaan. Kalau dia kata Mak Saleh atau orang pakai Islam, diorang pakai siap baju kot, tie dan sebagainya, kan. Kita Islam tak. Kita hanya 2 helai kain atau 3 helai kain yang kita pakai untuk tutup mayat jenazah tersebut. Mana kita balut dia dengan kain berkenaan. Mana kalau kita kata macam lah, dia macam ni kan, nanti dia dibalut dengan kain berkenaan. Kain tu akan baluti dia. Kita akan maklumkan sikit acara. Cuma kalau dia kata jenazah kit biasa yang datang bawa tu, ada setengah diorang dah siap-siap potong. Tapi kebiasaannya yang datang tanpa potong lah, kain ela besar. So bila dia buat macam tu, sebab kita nak tengok jenazah berkenaan sesuai atau tidak, berapa banyak lebar dia perlukan, berapa banyak kain tu. Kalau tidak, mudah dia pecah 3 je lah. Kita koyakkan, lipat kali 3, lepas tu koyak-koyakkan berdasar pada 3 keping. Cukup dah. Tapi dalam sama kadang-kadang dia tengok mayat, nak tahu lebih atau kurang, kemudian panjang mayat tu nak tinggi belah mana sebagainya. So, biasa dia akan lebihkan atas 1 kaki, bawah 1 kaki. Dan lebar badan pun macam tu juga, lebih je. Baik, dia kata jadi dia adalah wajib, mengkafankan jenazah tu adalah wajib. Dia kata wal wajibu sitru jami'il badani, dan yang wajib adalah menutup seluruh badan. Itu saja yang dituntut. Fa ilam yujad illa thawbun qasirun, kalau tak didapati kecuali kain yang pendek, yang singkat, la yakfi li jami'il badani ghutiya ra'suhu. Kalau tak dapati kain singkat saja, maka tutup seluruh badan,
tak memadai untuk seluruh badan, ditutup kepalanya dengan kain tersebut. Wajud ila ala rijlaihi syai'un minal idkhir, dan diletakkan pada bahagian kaki dia sesuatu daripada ranting-ranting kayu. Ni merujuk kepada kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mati dalam perang Uhud. So dia punya keadaan jenazah dia tadi, kain tak cukup. Ini juga antara dalil sebenarnya bila orang pergi perang ke dan sebagainya, tak bawa kain kapan siap-siap. Tak ada bawa kain kapan siap-siap. Nak mati ni, tapi tak bawa kain kapan. Itu contohlah nak fahamkan. Pasal kadang ada orang kita kan, orang Melayu kita, saya bukan tak bagi beli jenazah kit tu, siapa nak beli-belilah. Tapi dia sebenarnya bukan satu investment yang khusus lah. Simpan satu kat rumah untuk kalau orang tak ada kita bagi je. Tapi kalau untuk letak depan pintu rumah tiap-tiap hari tengok ingat mati, bukan. Macam ada separuh orang tua-tua zaman dulu letak batu nisan bawah tangga. Ada dengar? Bawah tangga kan, naik rumah bawah tu letak batu nisan. Itu pasal tanah diorang, tanah sendiri. Biasa je. Anak-anak memang mercun dekat atas kubur. Ini betul lah kisah dia. Jadi cuma masalah benda ni lah, dia give and take kan. Macam bila kita buat kursus jenazah, saya macam sikit lah tak berapa minat dengan kaedah tersebut, beli siap-siap tu. Kadang-kadang pada sebahagian keadaan bagus, pada keadaan bagian lain dia menjadi, pasal kita ni dalam usaha kita macam bela anak, usaha untuk cari rezeki, usaha untuk perbaiki hidup kita, macam kita hidup lama lagi. Macam kata-kata yang terkenal lah kan, seriapkan diri kamu kan, untuk mati macam untuk akhirat macam mati esok hari. Tapi siaplah untuk dunia, buat untuk dunia kamu macam kamu hidup selama-lamanya. Tak ada yang ruang kita panggil. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dalam keadaan sebelum mati pun masih lagi ada muamalah, beli gandum, beli tepung barli sampai baju besi baginda tergadai. Maksudnya hidup anda teruskan, bukannya anda buat style dah siap ni dah 70 tahun, 60 tahun, tak payahlah, tak hidup dah lah. Kan, saya tak perlulah beli, tak perlulah hidup. 20 tahun dah umur, tak payahlah. Kan? Nak betul gigi, tak nak mati dah berapa tahun lagi, tak payahlah. Kan gigi kita nak tampal tu. Tapi macam sekarang 40 campur 10 15 tahun je lagi pakai, tak payah. Kadang-kadang ada orang dia attitude yang salah lah nak agama. Kita umat Islam kita ni macam tak ada pencen sebenarnya dan kerja untuk agama, contohnya kan. Macam berjihad ke, berjuang ke, berdakwah ke. Bahkan banyak kita tengok sendiri sebahagian guru-guru kami di Yaman tu dia nak mati mengajar. Macam Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Dia memang dah tua sungguh, tahu kami duduk kat sana 80 lebih dah umur dia. Kan, bahkan mata dia sebenarnya rosak. Mata dia pasal ketika zaman Saddam Hussein tu, diorang letak dalam bilik gelap, sampai ke mata dia tak boleh, dia kalau keluar cahaya macam ni dia kena pakai mata macam orang welding tu. Dalam dewan tak apa, lampu biasa. Kalau anda kata matahari, mata dia sakit, mata dia rosak. Tapi dalam masa yang sama dia sibuk nak teruskan hidup dia untuk mengajar, dia tak nak berhenti. Kita dapat pencen seronok kan, dia tak. Sepatutnya macam tu lah. Jadi macam tu lah jenazah kit tadi kan, saya bukan kata tak elok, tak usah beli. Siapa nak rasa buat peringatan kat rumah boleh je, tapi benda tadi bukanlah benda yang panggil menjadi sunnah. Sebab para sahabat Nabi pergi masuk perang, kain kapan tak cukup. Kalau dia dah siap-siap tahu nak mati, bawa lah siap-siap. Tak? Ready kain kapan. Dia nak mati. Tapi masalahnya dia tak buat benda-benda tadi. Siap-siapkan benda-benda nak mati. Kadang-kadang ada separuh orang dia rasa bangga perbuatan dia tadi. Macam persiapan mati tu macam ready tu kan, macam tahu macam mana ni kisah yang benda perang ni sahabat Nabi ni. Kena dengar liqaulihi, kenapa liqauli Khabbab bin Arat, kerana cerita kata-kata Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu fi kiswati takfini Mus'ab bin Umair, ketika pengkafanan Mus'ab bin Umair, mendikafankan dalam baju dia, maksud tak tanggal baju tu ganti lain. Baju tu dibalut sekali dengan kain kafan yang dia ada. Dikafankan sekali dengan pakaian dia. Macam Nabi SAW lah, tak ditanggalkan baju yang baginda pakai ketika hidup. Sebelum baginda wafat kan, tak tanggal. Kafan sekaligus dengan baju-baju tu sekali. Itu maksud dia. Adapun untuk kita buang baju, tak.
Tak mandi. Mandi tidak, solat tidak. Kafan dia. Sebab ni, hadis ni. Tanam. Kafan terus tanam. Kerana apa? Kerana dalam kisah pengkafanan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ni antara kisah apa? Ialah orang kaya, dia anak orang kaya. Mus'ab bin Umair ni kalau kita buka kisah sirah, kisah dia ni sangat apa menyedihkanlah bagi orang yang apa nak mengambil pengajaran. Dia anak orang kaya. Kaya tak kaya, dia pakai minyak wangi. Dia lintas jalan, semua orang tahu dia lintas. Nak ceritakan apa dia punya kaya dia. Tapi bila dia masuk Islam, apa keluarga dia, bapak dia minta balik pakaian dan sekali dia pagi balik, datang pakai seluar dalam je. Jumpa Nabi SAW. So Nabi hantar, dia adalah guru pertama dalam Islam dan apa yang Nabi hantar ke Madinah. Sebelum Nabi pindah Madinah, dialah yang dah pergi Madinah, Islamkan orang Madinah dulu. Dakwah di Madinah. Ketika dia hantar umur 17 tahun. Bukan 20 tahun, 40 tahun tak, 17 tahun. Ini juga dalil berkenaan dengan masalah bila orang tu datang belajar agama ke belajar apa, dia tak tunggu sampai dah tamat belajar baru nak berdakwah. Nabi hantar dia. Nabi hantar dia untuk itu. Tapi lah dengan banyaknya panggil apa jasa dia kepada Islam, tapi mati dia kan kapan tak cukup. Khabbab bin Arat ketika nak mati dia menangis. Kan dia kata ada di kalangan kami ni, kata apa, kami keluar kan, apa ada dengan kami tak merasa kemanisan kemenangan Islam. Jadi mati zaman para sahabat lah lepas Nabi wafat. So dia nampak lihat macam mana Islam menang. Tapi dia ungkit balik, dia teringat balik kisah Mus'ab bin Umair mati. Sedangkan dia ni adalah orang berjasa dalam Islam. Yang menyebabkan banyak orang Madinah tu masuk Islam sebab di tangan dia. Tapi dalam masa yang sama dia matikan kapan tak cukup. Anak orang kaya masuk Islam, tinggalkan harta, tapi dalam masa yang sama bila dia mati tu, kain kapan pun tak cukup. Sebab tu kadang-kadang yang kejayaan duniawi ni jangan kita jadikan ukuran. Kan apa kereta pakai, apa motor pakai, apa jam dipakai, kasut lah sukan. Mana Abu Mas? Kasut apa dipakai, basikal apa. Itu bukan ukuran. Sebab kalau kita nilai diri kita dengan orang yang berjasa dalam Islam, mati kapan tak cukup, apa kita ada sebenarnya? Apa nilai kita? Dia mati kapan tak cukup? Adakah dia kata tak berjaya dunia? Tak, dia orang paling berjaya. Dia orang paling berjaya sebab orang Islam yang di Madinah tu, persentage besar dia yang Islamkan dulu. Lepas daripada balik tu kan, dia datang, dia yang mengajarkan agama. Nabi hantar ke Madinah. Siapkan Madinah tu untuk Nabi. Dialah orangnya. 17 tahun umur dia ketika dia hantar. Muda lagi. Tapi dalam masa sama, inilah kita ceritakan apa yang dikenang semula oleh Khabbab bin Arat. Dia kata apa? Dia kata fikir suatu takfin Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika kisah pengkafanan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu. Pasal kain kapan dia tak cukup. Tutup kaki, kepala nampak, tutup kepala, kaki nampak. Maka Nabi kata dan perintahkan kami, Nabi SAW perintahkan kami untuk tutup kepala dia, wa an naj'ala fi rijlaihi min idkhir, untuk kami jadikan pada bahagian kaki dia idkhir, ranting-ranting kayu yang daripada pokok tertentu tutup kaki dia. Tapi maksud dia to conceal mayat tadi daripada penglihatan manusia tu mesti yang dedahkan. Bukan biarkan tenganga terbuka, tak boleh. Bahkan kalau dia kata ada pun kita tutup dengan kain wajah baginda, wajahnya. Sebab Nabi SAW, baginda SAW sendiri lepas baginda wafat, para sahabat tutup baginda dengan satu kain nipis. Lepas tu Abu Bakar datang, dia selak, dia cium Nabi SAW. Nak ceritakan apa, memang itu cara Islam. Bukan kita dedahkan mayat dia terbuka, dilihat oleh semua orang. Tak boleh. Itu kan cara dia. Cara dia adalah kena tutup. Jadi macam kes kafan tadi pun macam tu juga. Tujuan dia untuk dikafankan supaya ditutup. Bila mungkin ada benda-benda tertentu, tengok kaki macam mana ke, tangan macam mana ke, muka macam mana ke. Mungkin kadang orang ramai ni kan ada perangai, kan suka bercakap. Jadi macam kita sebut itu, semua tindakan kita mengurus jenazah sebenarnya berasaskan kepada nak tutup apa-apa keaiban yang mungkin muncul dari mayat berkenaan, supaya tak ada buruk nama dia lepas dia tak ada. Bahkan macam pasang gaharu sebagainya kan, pun sebab tu juga. Takut kalau busuk, memang normal lah mayat busuk. Macam kentut busuk, normal tak normal? Normal lah. Dia kan mayat tu orang tu mati, membusuk mayat dia, mereput, normal lah. Tapi orang kita macam, mayat dia busuk, memanglah busuk, kan nak wangi apa? Tapi pasal nak tutup tu, itulah wangi apa, dipasang gaharu dan sebagainya untuk menutup. Macam juga masalah-masalah kafan, semua sekali tujuan dia untuk itu. Okey. Dia kata, namun dia kata wala yuqatta ra'sul muhrimi
az-zakari. Namun tidak ditutup kepala orang yang yang berihram, yang memakai ihram yang lelaki. So bila mati tadi kepala dia tak boleh di cover, tak boleh tutup sampai atas. Sebab dia dalam keadaan ihram. Okey. Liqaulihi sallallahu sabda bagi Nabi sallam tentang orang yang mati dalam keadaan berihram tu, wala tukhammiru ra'sahu, yang kamu tutup kepala dia. Kepala jangan tudungkan. Pasal memang kita panggil apa daripada sudut asal, kerana dia akan nanti bangun pada hari akhirat itu dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dalam keadaan ihram juga. Wa yakunu dzalika bi thawbin. Okey, dan jadi kita kafankan tu terjadi dengan kain, la yasiful bisyrata satiran. Dia takkan memberikan gambaran atau rupa kulit bila dia dalam keadaan tertutup. Bila tutup tak nampak kulit, tak nampak tak tembus lah. Kalau tadi orang tanya apa kain kan, yang pentingnya dia tak tembus dalam keadaan menutup tadi. Wa yajibu an yakuna min malbusin mislihi, dan hendaklah dia jadi kain kafan tadi daripada yang dipakai, yang seumpamanya, bukan yang tak dipakai lah. Okey. Pasal daripada apa yang dipakai yang seumpamanya, bukan daripada yang mahal, bukan berlebihan. Okey. Mana apa yang biasa dipakai je. Li'annahu la ijhafa 'alal mayyiti wala 'ala warathati. Kemudian tidak ada sebarang tekanan ataupun paksaan ataupun penyusahan keadaan bagi mayat, tidak juga ke atas waris-warisnya. Kalau kita kata nak kena beli kain kapan tertentu, kain kapan ni kena dapat daripada Yaman, kena import, masalah lah. Apa dia pakai negara dia? Kalau Nabi SAW ada kain kapan yang datang daripada Yaman, ya, kain tu daripada Yaman, maka Nabi SAW pasal itu tempat atau penghasilan kain datang daripada sana. Kalau awak nak pergi datang di Yaman juga, masalah lah. Jenuh lah pula kan. Ni di mana? China. Tak boleh. Nak yang bukan, nak Arab punya. Mana ada Arab punya? Kopiah pun Cina. Kan? Kena jaga sikit pasal kes dia tak ada menyusah-nyusahkan. Dia mudahkan je. So dia kata kalau tak ada kain sangat, langsir pun boleh. Yang penting dia adalah benda tu, kain tu menutup mayat berkenaan. Itu yang penting dia. Kain lah kain yang biasa dipakai lah. Tapi kain langsir mahal kot, tebal sangat kot. Ya, kain ihram dia tak menyelamatkan. Kalau dia kata dia memang tak beramal dengan amal soleh, malaikat pukul juga. Orang kita kadang-kadang dia menyangka bahawa pemakaian macam perbuatan Abdullah bin Ubay Ibn Salul, dia minta anak dia datang jumpa Nabi, minta jubah Nabi untuk dia pakai ketika dia mati. Umar tak bagi, Nabi bagi je salah satu baju baginda sallam untuk dia pakai nak mati. Dia tahu maksud dia dari segi masalah takut mati tu, takut berjumpa dengan siksaan kubur, dia tahu. Kau tadi minta baju Nabi buat apa? Tapi dia rasakan macam baju Nabi tadi boleh menyekat dia daripada kena pukul dengan malaikat. Mana ada? Kalau dapat baju Nabi, jubah Nabi sekalipun takkan kena pukul juga. Apa lagi capal lagi teruk kena gajang. Serius kan? Kalau baju Nabi, orang munafik tu kan, ketua munafik tu pakai jubah Nabi pun tak ada guna. Nabi bagi macam tu je. Tanpa rasa bimbang nanti kok malaikat tak seksa, tak ada. Tak nilai pun. Apa lagi capal, nampak capal lagi ke? Letak nampak capal, pijak dia malaikat. Kan? Tak ada jawab soalan balik, terajar ni malaikat je. Dia poyo kan. Baik. Kialah aku lihat kan. So, jadi maksud dia memang benda tersebut mesti baju biasa, kain biasalah. Kalau boleh putih, memang Nabi suruh putih. Cuma masalah kalau tak ada kain putih, boleh tak kain lain? Boleh je. Kain batik ke apa sebagainya kan, boleh je. Yang penting adalah kain banyak tadi ditutup. Itu kalau anda kata ada kain putih, tapi tak ada takalluf lah, tak ada berat-beratkan, tak ada menyusahkan keluarga, yang tak ada, ni tak sah ke, tak ada. Yang penting dikafankan, kena tutup. Macam mana? Okay, first thing first, masalah benda Nabi SAW sahaja yang sebenarnya ikut pada hukum dipakai, dia jubah yang dipakai itu dibalut sekali. Macam orang yang mati dalam syahid, dalam perang fisabilillah. Yang Nabi macam tadi kan Mus'ab bin Umair, baju dia ada, tak tanggal, kain tutup atas dia. Ambil kain tutup dia, tutup mayat dia. Kalau orang lain memang ditanggalkan pakaian yang kita ada ni, ditelanjangkan. Kita pakai kain kafan tu saja, tanpa ada kain-kain lain yang kita kena baju lah, benda kot dan sebagainya, tak ada. Sebab ni benda-benda berjahit, bukan ni tak ada larangan tapi pasal pada sudut asal Nabi ajar kepada para sahabat macam tu, ditanggalkan pakaian asal mereka. Cuma ketika Nabi wafat, kita cerita itu,
diorang tak sanggup nak tanggal baju Nabi. Dia sampai kata, takkan kita nak bogilkan Nabi macam ni kita bogilkan orang-orang mati di kanan kita. Dia tak tahu nak buat apa. Habis akhirnya dia mandikan Nabi dengan baju-baju baginda SAW. Pakai baju tu. Baru betul. Tapi anda kata ikutkan yang Nabi ajar apa? Ni kena faham apa dibuat pada Nabi SAW oleh para sahabat pasal mereka punya perasaan dan juga rasa mereka. Ketika tuangkan tanah dekat atas Nabi pun, ketika tu pun diorang jadi macam apa, macam rasa macam berat. Tapi kalau bukan ke Nabi arahkan, dia takkan buat. Dan bila Fatimah kata, korang boleh ke sanggup nak tuangkan tanah atas Nabi SAW? Para sahabat nak macam Anas bin Malik kata, kami sayang Nabi, tapi Nabi, perintah Nabi tu lebih kami utamakan. Cinta Nabi tu sangat tinggi, tapi arahan Nabi tu lebih utama untuk diamalkan. Diorang tak ada masalah dekat situ. Diorang memang pejam mata buat. Kalau ikut kepada sayang Nabi, diorang lebih sayang Nabi banding kita. Tak ada siapa lebih sayang Nabi bagaimana para sahabat. Sebab tu Islam berjaya dan tersebar dakwah Islam tu meluas sebab mereka. Mereka bekerja untuk Nabi, untuk agama Allah Ta'ala, meneruskan perjuangan Nabi. Tu kena faham. Tapi macam kes baju ni kan, memang kita kata kalau ikut yang ni, kita memang kena tanggalkan. Itu ajaran Nabi SAW. Cuma ketika Nabi sendiri tu, diorang tak boleh buat apa. Diorang jadi macam sebab tu Aisyah pernah kata, kalau aku lepas balik pada apa aku terlepas, takkan mandikan Nabi kecuali isteri-isteri baginda. Macam kita sebut tu kan, dibuat oleh siapa nama tu? Jap. Okey, yang dibuat oleh Asma binti Umais, isteri kepada Abu Bakar. Dia mandikan Abu Bakar. Dia mandikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pasal dia lebih dari segi keintiman dan sebagainya, dia lebih layak berbanding orang lain untuk membasuh mayat suami dia. Macam Nabi sebut pada Aisyah. Cuma Aisyah radhiyallahu anha ketika waktu kematian Nabi SAW, kewafatan baginda, dia tak sempat nak campur di situ. So, dia kata kalau boleh patah balik dia akan buat. Okay, tapi faham maksudnya baju ni memang ikut sunnahnya ditanggalkan. Baju kita pakai ni, baju Melayu ke, baju bah ke, tanggal. Cuma dalam kes tadi yang Abdullah bin Ubay, dia minta jubah Nabi untuk dipakai. Sama ada ditindan atas dia ke tak tahu. Yang pentingnya dia minta jubah tu. Anak dia datang, Nabi bagi jubah baginda untuk dia dikafankan bersama jubah baginda SAW. Tapi benda tu macam dikatakanlah, tidak memberikan sebarang manfaat apa yang dia buat, usaha dia tu tadi. Baik. Okey. Okey. Dia kata di sini, wa sunnatu takfinu rajuli fi thalathati lafaifi bidin min qutnin. Dia kata dan sunnah adalah pengkafanan lelaki ni adalah dalam 3 lapis kain, 3 helai kain putih daripada kain kapas. Ini yang sunnahnya, sebab itu yang padanya Nabi SAW dibuat. Dan bahkan itu yang sebenarnya yang tunjukkan. Tapi daripada kisah tadi kan, ada kadang sebut 2 helai pun cukup, 1 helai pun. Yang janji boleh tutup mayat tadi. Tapi kalau boleh buat 3 lapis kain. Okey. Dia kata tu bersatu ala ba'diha. Yang kain tu akan dibentangkan atas satu di atas satu lain. Ni satu keping. Kemudian yang keping kedua di atas yang kedua, pertama. Lepas tu ketiga di atas yang kedua. Macam tu. Kain tu sekeping, atas dia, lepas tu atas dia. Macam tu. So mayat dia kena letak atas lah. Cuma adalah teknik, kalau kita mayat tu besar, larikan sikit untuk jadi luas untuk kita balut dan sebagainya. Tapi yang pentingnya 3 helai kain tu akan ditindankan satu sama lain. Macam ni. Dan mayat akan diletakkan di atasnya. Cuma zaman kita sekarang ni kan, jenazah kit tu, dia punya kapas tu cantik sangat kan, banyak sangat. Mayat tu lepas habis kapan macam pada peluk. Comel lah. Macam kita nak letak macam buat tidur pun tak apa kata. Tapi asal pertama ni kalau tak ada kapas tak adalah. Cuma nanti kalau kata siapa saya belajar kursus jenazah, dia langsung letak kat pelipat-pelipat ni. Sebenarnya benda tu tak berguna, kecuali tak ada sebarang fungsi kecuali mayat tersebut kena simpan lama lagi dekat atas lama lagi. Sebab kalau dia kata ada luka keluar cecair, maka kapas dia akan sekat ketiak dia ke pelipat badan dia, maka dia letak kapas tadi untuk halang cecair badan dia keluar. Tapi kalau dia kata lepas kafan terus solat bawa tanam terus, dia tak memberikan faedah sangat. Yang kan jadi macam comel lah, comel.
Comel, serius. Kan? Dia tengok juga ya, dia apa jemaah mana kan. Ke sini letak kapal, sini letak kapal. Tak kapal habis. Kan? Bila tengok banyak tu macam wow, kan fluffy. Oh. Allah kan. Ni yang biasa berlaku lah dalam masyarakat. Kan, tambahan lah. Kerana kata daripada asasnya, cuma kapal-kapal saya tu diletakkan tadi pada tempat berkenaan. Tujuan asal dia kalau ada cecair badan dia keluar, maka dia terhalang, tidak akan mengotorkan atau berbekas pada kain kafan. Tu asas dia. Samping dengan apa lah, gaharu cendana, kayu cendana kan, kuning tu sapu, lepas tu gaharu, lepas tu apa barus, ditaburkan lapis demi lapis untuk semua tadi, untuk menghalang bau mayat tadi kalau ada terkeluar. Tu je, untuk cover. Kita bau sekian kan, macam bila kita apa telah pasang gaharu dalam apa kelas kita ni kan, mungkin ada kawan kita yang kentut, tapi kerana gaharu tu kuat, maka tak ada bau kan. Kan betul kan. Dan seorang ni kentut, seorang tak mandi, seorang sekian bawa balik kerja, macam-macam lah. So jadi Abu Talha pasang tu, jadi semua bau macam gaharu kan. Allah kan. Okey. Okey, itu asas dia. Okey. Jadi diletakkan, dia kata dibentangkan satu di atas yang lain. One by one, atas di atas yang lain. Wa yudau 'alaiha mustalqiyan, dan akan diletakkan mayat tadi pada kain tersebut dalam keadaan terlentang lah. Macam tu. Bukan melengkup, bukan mengiring, terlentang. Macam tu. Okey, mustalqiyan. Thumma yuraddu tarful ulya min janibil aisari ala syikil aiman. Kemudian akan dikembalikan daripada bahagian yang sebelah kiri ke arah kanan. Mana kain tu daripada kiri tutup pertama, kemudian kanan. Okey, satu. Thumma tarifuha al-aiman al-aisar. Kemudian yang kedua macam tu juga, kiri kanan. Kiri kanan macam tu. Macam tangan kita lah, kiri dulu kanan. Tapi sebenarnya benda macam ni tak ada kemestian. Kalau terbalik macam terbalik tadi kanan atau kiri, buka balik tak payah. Tak payah buka balik. Yang pentingnya adalah memang kalau kita tutup. Sekali kalau yang kata nak buat, memang bahagian kiri tarik. Kemudian tarik kanan pula. Yang ketika buat tu kadang biasa orang yang apa tarik tu kan, dia akan letakkan tali apa daripada kain kafan tu sendiri, dia akan letakkan beberapa kawasan lah. Bahagian belah dada, sebelah pinggang, sebelah lutut dan ujung kaki dan atas kepala. Kain tu letak siap-siap lah. Kalau tali tu baru dah balut pun nak letak, jenuh pula. Angkat jolok tali kan. So tali tu biasanya dia akan letak siap-siap. Ni kain kafan kan. Tali tu disusun siap-siap ikut anggaran. Mana kepala kat mana, dada kat mana, pinggang kat mana, kemudian kat lutut, hujung kaki. Dia letak macam tu. Kemudian baru letak kain. Kemudian letak mayat kat atas. Kemudian start lah, tarik. Satu, kemudian rapatkan, kemudian sampai kaki. Kemudian kadang-kadang cuma diorang punya teknik tu, kadang cara buat tu adalah kalau tak ada pengalaman masalah jugalah. Sebab biasa diorang normally diorang akan rapatkan, tapi bab muka kepala ni diorang biar dulu. Sebab boleh buka. Kalau dia tutup terus, tak boleh buka. Atas alasan nanti ada orang nak cium lah, apa benda lah, nak tak sampai lagi. So dia biarkan kawasan ni. Dia rapatkan dada, di kawasan ni dia biarkan dulu. Tak rapat habis. Tapi nanti bila time dah tak ada dah, pun dapat balik. Dia tutup habis. Tapi itu kaedah lah yang biasa diorang buat. Lepas tu dia akhir ikat lah. Pada kawasan apa, kepala, kemudian dada, kemudian pinggang, kemudian lutut, supaya fix, tak terbuka balik. Itu je. Okey. Okey, dia kata sumasaniyatu sumasali satu. Okey, kemudian yang kedua dan ketiga. Thumma yuj'alu az-zaidu 'inda ra'sihi thumma yuqadu. Kemudian dijadikan lebihan pada bahagian kepala, kemudian diikat. Ikatlah. Ikat, okey. Falau kana zaidan akthar, kalau yang lebihan tu adalah banyak lagi, ju'ila ala qadamaihi, dijadikan pada kawasan kaki. Biasanya kita punya insya-Allah panjang kain tu. Ada lebih kat kaki, lebih kat kepala. Jadi cara dia, kedudukan tadi, kalau boleh kepala tu lebih utama. Katakanlah kain kafan orang tu panjang sangat, kain kafan tu ada ni, maka tumpukan kepala untuk ditutup. Kaki dia nanti kita akan cari benda lain untuk tutup. Tapi kepala wajib. Itu kepala tu mesti. Macam berlaku pada kisah Mus'ab bin Umair. Okey. Dia kata kalau sekiranya lebihan kain tadi lebih banyak, dijadikan pada kawasan dua kakinya. Kadzalika macam tu juga, wa yuqadu, dia diikat. Ini tak ada kaitan dengan pocong, tak boleh buka tu, tak ada. Okey.
Sebenarnya memang ketika masuknya jenazah dalam kubur, nanti kita akan bincangkan, dia akan dibuka semua tali-tali tersebut. Tali-tali yang mengikat jenazah tadi akan dibukakan ketika masuk dalam kubur. Pasal ikatan tu hanya sementara sahaja, bukan untuk kekal macam tu. Dan tidaklah pula kalau lupa nak buka, nanti hantu tu lompat, mayat tu lompat-lompat minta dibukakan. Tak ada. Itu asas dia, adab ni, adab. Bukannya lebih dari itu. Okey. Fa idza kana dzalika asbatu lil kafni. Fa inna dzalika asbatu lil kafni. Kerana itu lebih kukuh untuk kafan. Okey. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kena kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini kata, ini yang kita sebut Nabi punya keadaan tadi dijadikan contoh tauladan untuk orang lain. Dia kata kufina Rasulullah SAW fi thalathi aswabin bidin suhuliyatin judadun yamaniyatun. Dia kata dikafankan Rasulullah SAW dalam 3 helai kain bid, putih. Suhuliyah agak bawah tu tulis. Suhuliyah ni dia kata dengan dhammah, 2 huruf yang tak ada titik. Dia kata jam' sahl wa huwa thawbun abyad naqi. Dia adalah pakaian atau kain yang putih, putih murni wala yakunu illa min qutnin, dan tak jadi kecuali daripada kapas. Wa yurwa bi fathis sin sahuliyah mansub ila sahul, dia nisbah kepada Sahul, yakni Korea, satu kampung di Yaman, mana tempat di mana kain tu dibuat. Okey. Kemudian dia kata judadun yamaniyatun. Situ dia tulis apa? Dia tulis apa? Lepas suhuliyah baru dari Yaman. Barulah dari Yaman. Tapi ulang balik, kalau anda kata anda tak dapat Yaman punya, China pun naci. Maknanya pula kita nak sunnah ni kan, buatlah pula. Kawan kita kan suka buat makanan sunnah. Kain kapan sunnah pula nanti. Yang buat apa tak? Kami ada kain kapan dari Yaman. Dari kampung yang mana Nabi SAW punya kain kapan dibuat. Jenuh. Orang semua kan datang. Kami nak kain kapan Yaman. Okay. Ini bukan Okay. Laisa fiha qamisun wala imamah. Yang tiada dalamnya sebarang kemeja. Qamis ni apa tutup atas badan. Macam anda pakai atas kan saja, dia panggil qamis. Pasal kain yang tutup bawah badan, dia panggil izar. So tak ada qamis wala imamah. Tak ada sebarang ni baju atas, tidak ada serban. Wala serban. Yang kita udrija fiha idraja, yang ia dimasuk pada dalamnya dengan dimasukkan secara dipakaikan kepada mayat tadi. Dipasangkan sekarang ni kalau kita pergi, saya ingat dulu saya pernah buat kursus, ikut kursus jenazah dekat sekolah Jeram ada sekolah tahfiz besar. Kita pergi tu, dia pakaikan, siap buat serban, siap baju. Tahu baju buat macam mana? Kalau dia buat baju, ni kain sekeping kan? Okey. Dia orang akan buat T. Kau buat T. Buat T tu sini. Dia buat ya, betul. Dia buat sini macam ponco yang geng-geng Mexico tu. So jadi dia masukkan kepala tu. Yang tu. Kemudian duduk macam tu lah. Jadi macam baju atas. Macam tu lah. Nak pakai baju itu boleh je datang bersalam. Kerak T datang. Macam tu lah, dia buat T. T tu kan macam tu. Dia tak ada, tapi diorang buat lah. Buat serban dia buat. Rajin lah. Kain bawah tu satu lah. Dia memang kita kata nak pasal mayat tu terbogeh. Bahagian bawah tu ketika mandi masih tutup. Pusat ke lutut masih tutup. Lepas tu, tapi komis atas tak payah. Kalau perempuan siap ada telekong lagi dia buat. Tudung ada, sekian ada. Sebenarnya tak ada, perlukan benda berkenaan, tak perlu. Tapi ni dia highlight dekat sini. Dia highlightkan di sini. Jazakallah khairan. Patut datang lambat beli kain insya-Allah. Okey. Ya, jadi maksud dia bila dipakai macam ni kan, dibuat benda tersebut, tujuan dia adalah untuk kita panggil apa, kenapa di-highlightkan, sebab satu peringkat daripada masa orang ramai mula start nak pakai serban mati, pakai nak pakai jubah.
ulang balik. Yang Nabi dengan para sahabat tu, itu mereka sendiri rasa tak tahu nak buat apa. Tak sanggup mereka nak bogilkan Nabi. Tu je sebab dia. Tapi mereka sendiri, ya. Ketika kata-kata mereka, adakah kita nak tanggalkan Nabi punya baju macam kita tanggalkan orang mati di kalangan kita? Means that yang diorang diajar oleh Nabi, tanggalkan. Tapi ketika Nabi diorang tak sanggup, diorang pun basuh atas baju tu je. Atas baju baginda SAW. Jadi macam orang mati syahid lah. Tak ditanggalkan baju, dia mati dalamnya. Cuma Nabi tetap dimandikan. Tu kena faham. Tapi kadang masa dia lepas satu peringkat status raja ke, status gubernur ke, ada perangai tadi. Sebab tu kenapa Aisyah radhiyallahu anha sebut tak ada komis, tak ada imamah, tak ada serban, tak ada ni, tak ada baju, tutup separuh badan tapi tak ada baju, kain tu terus atas badan mayat, tak ada sebarang kain lain. Sebab itu yang masalah tadi pasal kes lah, apa, peringkat lah. Pasal bila saya kata tengok yang apa kursus jenazah yang dekat apa sekolah jeram tu kan, memang dia buat lah. Saya ikut sekali, saya tawar diri untuk jadi mayat, tapi dia kata besar sangat. Dia kata kan kita mandi kan, dia kata yang kecil kurus dia kata, ambil, tak nak bagi mayat besar. Nah, kuliah ketika tu kita buat dia inilah, buat serban, buat kemeja ni lah, macam ni. Macam saya kata lah, buat T tu, aku dah sarungkan, letak kepala, tebus, lepas tu lipat, jadi baju lah. Sebab itu ada kain, ada baju, tu tambah serban, dia jadi macam-macam. Ni jadi macam sebenarnya. Okey, baik. Dia kata walikaulihi, dan kita pakai kain putih tadi, likaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ilbisu min thiyabikumul bayad, pakai daripada pakaian kamu yang putih. Nabi galakkan untuk pakai baju yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, kerana dia di antara yang terbaik daripada pakaian kalian. Sebab kadang-kadang warna-warna yang gelap ni kan, pakai lanyak-lanyak berapa hari pun tak sedar. Orang pun tak tahu. Okey, ni ada duduk kat negara-negara yang apa, kering kan, macam Yaman kan. Seminggu pakai baju sama pun tak tahu. Kita rotate baju pun orang komplain. Ustaz ni satu helai baju je ke dia ada? Kan contohnya kan. Tapi kadang-kadang tengok, saya pun macam serba salah. Malam tadi aku pakai baju apa? Takut terpakai kali kedua tau. Nanti kan bising lah. Yang taklim ni ada tiba tajuk tu. Kita rotate lah kan, biasa kita pakai beberapa kali. Duduk dalam aircon, bukan peluh pun. Tapi tajuk tadi lah, masalah baju putih ni kita tak boleh nak lanyak sangat. So itu yang kenapa digalakkan pakai yang putih. Okey. Okey, wakafinu fiha mautakum, dan kafankanlah dalamnya, dan pakaian putih ni, kain-kain putih ni, orang-orang mati di kalangan kalian. Yang arahan Nabi SAW. Tajuk dia, kalau tak ada, tak apalah. Tapi kalau ada, yang putih itulah yang menjadi utama. Sebab Nabi SAW suruh pakai putih, tapi Nabi ada baju merah, ada baju warna lain. So itu nak kena faham ini keafdalan, bukan masalah kemestian. Sebab Nabi bukan pakai putih saja. Okey, baik. Wal untha, dan yang perempuan pula, khamsatu aswabin min qutnin. Okey. Dia kata yang wanita pula, ya. Dia kata ada 5 helai pakaian. 5 helai kain. Dia kata min qutnin. Izar, dia izar, kain tutup badan tu, bahagian pinggang ke bawah. Khimar untuk tudung kepala, bukan telekung sebab ada orang boleh pakai telekung. Kemudian komis yang tutup bahagian dada dia, bahagian atas dia. Kemudian 2 helai kain tutup. Itu kena 5 lah. Kira 5 tu bukan 5 helai kain ni. 5. Maksud dia, okey, kain untuk balut dia 2. Kemudian 1 kain yang dimaksudkan tu adalah apa tutup antara pusat ke lutut. Kemudian apa tutup di antara bahu ke dada, bawa ke bawah, bahagian atas, macam ni lah. Ponco tadi. Mana ponco dia? Ni. Kemudian apa tutup kepala dia. Kemudian 2 helai kain balut. 2 helai kain balut ke atas jenazah tadi. Maksudnya pada jenazah tadi, pasal perempuan dia kena di cover, kena cover, ditutup daripada pandangan orang. Jadi apa-apa yang aurat dia tak boleh terdedah langsung. So, jadi macam mayat tadi, apa tutup di antara pusat ke lutut dia 1, apa tutup bahagian atas badan dia 2, kemudian apa yang ditutup kepala dia 3, dan 2 helai kain untuk balut seluruh mayat. Faham? Yang lelaki tadi tak ada kain tutup pun tak ada hal, 3 helai kain balut je. Macam nak tanya je.
Muka macam, kan? Nampak kening macam tak puas hati. Ada soalan tak? Nanti kejap lagi kalau nak tanya kejap lagi. Okay. Fikir-fikir dulu. Okay. Wasabi dan kanak-kanak pula fi thawbin wahid, dan satu helai kain saja. Cukup. Okay. Wa yubahu fi thalathatin, harus juga untuk 3 helai kain. Wasaghir tu fi qamisin wala fatain. Dan yang anak kecil pula daripada satu komis ni, dan juga 2 helai kain tutup seluruh badan. Itu cara pengkafanan mayat. Cuma macam kalau nak ingatkan balik tadi, macam yang dia sedang buat selai kain ni kan, tali dia ikut bawah, kemudian atas ni dia biasa ada dia orang siap kit tu dengan apa, serbuk kapur barus, kemudian ada serbuk kayu cendana, apa tu ada air bawah, air ros kan. So dia orang kalau biasa tabur atas ni satu, kemudian baru letak kain kedua dan tabur lagi ke atas ni. Lepas tu letak kain ketiga, lepas tu baru letak mayat. Kadang-kadang separuh tu saya letak kapas lagi, layer by layer, baru letak mayat. Cuma kalau dia kata siapa-siapa pernah ikut yang tu kata tak boleh minum air, bismillah. Saya pernah ikut yang cara biasa orang Melayu buat, akan nampaklah banyak sangat dia punya protokol. Kalau tidak, asal berbalut sudah. Sebenarnya kapas lah, dia kata kapas sini, kapas sana. So dia kata last sekali jadi macam teddy bear kan, fluffy. Okay, ada soalan? Betul. Orang kata ikut dengan daerah lah. Setiap tempat. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak campur hal orang ni, payah juga kan. Baru ni saya pergi kat apa, dekat satu kampung, Gua Napai, Felda Gua Napai, dekat ni lah, dekat Changlong. Abang angkat pak mertua saya meninggal. So saya pergilah. Kita pergilah kan, ziarah jenazah, tunggu sampai solat. Dia orang nak buat lepas solat Zuhur, fine, tak ada masalah tu. Imam dia lepas solat Zuhur dia lupa, pasal lagi hari tasyrik, patut kena takbir. Dia bantai pergi zikir lepas solat. Tak apalah. Okey. Lepas tu siap solat sunat dulu. Jenazah dah ada dalam van, nak bawa masuk dalam. Saya nak angkat dia tahan ke, tak apalah. Lepas tu bila elok lepas mayat dah masuk dalam masjid, yang start solat lah ni, dia bantai takbir raya depan mayat jenazah. Saya macam apa ni? Lepas tu orang tu, takbir raya. Asal depan jenazah? Dia macam, saya macam tengok apa hal Pak Imam ni buat keras. Allahu Akbar. Dia dah lupa tadi lepas solat, lepas tu buat takbir. Dia nak buat apa, zikir biasa ni lah, wirid biasa dia. Dia bantai pula pergi takbir depan mayat. Astagfirullah. Kodok. Agak ada orang cuik dia. Pak Imam, tadi tak takbir. Oh iya ke? Dia bantai takbir depan mayat. Mayat letak dah susun orang dah masuk soft, tunggu takbir untuk solat. Dia bantai takbir raya. Auzubillah minasyaitanir rajim. Tapi kat Kedah lah, bukan Perlis. Dia tak bincang tajuk ni kat Kedah, bukan Perlis. Saya datang dari Perlis. Jadi kat Perlis tak buatlah benda tu, insya-Allah kan. Dia bantai kat sana, dia bantai ni. Tak tahulah Jabatan Islam Kedah patut kaji siasat kot. Apa hal ni kan, takbir depan mayat. Takbir betul, dia ambil diri takbir. Saya tengok kiri, tengok kanan. Saya pandang kiri, saya pandang kanan. Sepanjang dia takbir, saya buat macam tu je. Kita pandang atas, saya pandang kiri, saya kata apa hal orang ni kan. yang sebelah saya tu anak apa, orang meninggal tu, anak abang angkat pak mertua. Saya kata apa ni? Takbir raya. Macam saya pandang muka dia. Imam tu depan, saya soft depan. Haulah. Cakap apa? Kan? Dah semua boleh. Benda baik apa salahnya? Bantai takbir raya depan mayat. Tak, ini betul. Tapi masalah yang kita akan hadapi, ini benda saya ingatkan, macam Ustaz Husaini Hafizahullah diingatkan, kita ni kadang ikut sunnah dan belajar datang kelas dan sebagainya, tahu hadis Nabi tentang masalah pengurusan jenazah, masalah berkenaan solat jenazah, masalah berkenaan keadaan dikubur. Tapi kadang-kadang kita ajar keluarga kita. Masalah lah bila apa-apa jadi pada kita. Kalau sekiranya kita tak maklumkan, letak wasiat, kata saya nak orang ni uruskan jenazah saya, orang tak boleh masuk campur. Kita pergi tu kan, macam sikit rasa macam ni sikit.
nak take over kan, kecuali sekali saya pernah buat. Atau bila apa memang orang meninggal tu minta saya uruskan. Memang saya halang habis orang. Saya halau habis daripada bilik mayat, saya halau. Daripada saya halau terus. Saya ni sampai kat masjid ada orang nak baca Quran, saya halau. Saya kata minta maaf, saya wakil keluarga bab ni, tak boleh baca. Hewan selamba je kan. Tak, kalau dia wasiat kita ada power. Kita ada kuasa. Kalau tak ada kita masuk campur, nanti kan datang orang ni kata orang ni sibuk. So bila pergi kat imam masjid pun kita kata, tuan minta maaf, saya ni diminta oleh ni apa mayat, bukan mayat ni lah, almarhum, supaya cakap supaya saya uruskan. So saya minta maaf, jadi saya nak macam-macam sebutlah. Dia kata okey. Bila pergi kat kubur saya kata talqin, okay, tak apalah, ada khilaf, buatlah, tapi dan doa buat, tapi tahlil jangan. Cakap dia follow, dia orang pun nak balik awal. Yang orang masjid rajin ke kat situ. Dia orang bukan rajin sangat pun. Dia orang nak balik awal sebenarnya. Dan kena ada bantai seorang tu, saya lupa nak pesan, dia bantai baca surah Al-Insan tengah-tengah panas. Baca surah Al-Insan, hal ata al-insani hinu minad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Dia baca satu surah. Saya kata apa hal pak cik ni? Lupa nak cakap tadi. Bila kita cakap dia pun takkan nak ni. Dan solat tu kita dah take over dah. Sampai kubur dia ambil take over, dia buat macam tu. Dia baca surah Al-Insan. Jenuh nunggu bila nak habis ni. Tengah panas. So ala kulli hal memang benda macam lah, macam kata macam kes lah. Kalau kita tak ada authority untuk kacau, kita boleh buat apa? Tengoklah. Kan macam kes lah, macam mandi jenazah, kafan jenazah. Ada orang kata macam ni, kata macam tu, suruh sibuk buat bantal daripada kain daun pandan. So anak-anak dicih daun pandan untuk buat bantal. Saya ingat waktu mak mentua saya meninggal, orang tu minta. Mak mentua pun suruh adik ipar saya pergi buat. Saya kata jangan. Lepas tu mak mentua kata dia minta. Saya kata macam ni, wah, kalau sekiranya bantal pandan ni boleh ringankan siksaan kubur mak, kita buat. Kalau tak ada tak payah. Kan kita suruh dia pergi mandi, anak-anak tu dia utama mandikan mak dia. Ni suruh anak belah, tukang mandi mayat tu dia macam dia nak take over semua sekali. Dia patut dia ajar pada anak-anak tadi. Mungkin takut nanti orang hilang kerjaya kot. Kau dah ajar, nanti kan semua orang tahu. Tak panggil dia lah. Jadi Allah Allah, tapi dia boleh suruh. Saya buat licik licik daun pandan, buat bantal. Sebab wangi, tak, asal wangi lah kan. Tapi cerita dia kena jaga sikit lah benda macam ni. Okay, baik. Ada soalan lain? Ya. Sepatutnya lah. Tapi kalau tak boleh, ulang balik, kan langsir pun Acik. Boleh je, sebab kita tak ada kain lain. Tapi okey, ingat memang kain kafan tadi, pengurusan jenazah daripada duit orang tersebut sendiri, bukan daripada orang lain. Tak ada kewajipan orang lain kena bagi. Sebab tu ketika Mus'ab bin Umair mati, para sahabat keliling Nabi ni bersepah ramai. Tapi ketika nak kafankan jenazah dia, kain tak cukup, tak ada seorang kata bagi kain kau. Tak ada siapa serahkan kain dia. Itu menunjukkan bahawa pengurusan jenazah tadi hanya daripada harta si mati sahaja, bukan daripada harta orang lain. Kalau tidak mesti katakan Nabi tak kesian sahabat dia. Ini pendakwah pertama kot kat Madinah dulu. Tapi bila kain tak cukup, Nabi cuma kata letakkan kat kaki dia kayu idkhir kan, untuk tutup cover. Kain tak cukup, tapi ni sahabat-sahabat ramai je. Dan Nabi kata, jangan. Tak ada pun. Memang daripada harta dia sahaja, tidak daripada harta orang lain. Pengurusan jenazah tadi daripada harta kita sendiri. Sebab tu memang bila seorang tu mati, harta-harta yang dia ada tu akan mula-mula sekali dengan masalah pengurusan jenazah dia. Dan lepas tu baru masalah hutang piutang dia dengan Allah Ta'ala, dengan manusia. Kadang ada para ulama kata manusia dulu baru Allah Ta'ala. Manusia kalau hutang dia duit dan sebagainya lah, apa dia kena bayar. Apa tu hutang Allah Ta'ala macam nazar dia, kafarah dia tak buat lagi sebagainya. Dia kena bergunakan tu. Kemudian dah habis yang tu, barulah pergi masalah wasiat. Kalau dia ada wasiat, jalan. Kemudian barulah sekali faraid. Faraid lah sekali. Lepas daripada pengurusan jenazah sampai habis. Itu cara harta seseorang itu diuruskan selepas dia mati. Mula dengan urus jenazah dulu. Gali kubur kalau kena bayar. Kan kita sebutkan itu. Pembayaran untuk gali kubur sebenarnya ada. Jumlah dia, nilai dia. Tapi setakat ni memang Islam sajalah mati murah. Mati murah orang Islam. Lain mati mahal. Mana-mana yang lain mati mahal.
Macam mana? Mula telekung. Itu lah saya tadi, telekung bukan ceritanya. Tapi orang kita Malaysia tu dia bagi telekung terus. Dia pakai telekung sekaligus. Saya faham, saya tahu. Benda tu boleh je. Kalau pakai telekung tak ada masalah. Boleh je lah pasal tajuk dia untuk tutup. Kalau kain tadi bukan daripada kain ibu nak kena buat dulu, dah lah tak pandai. Tak muat kepala dia macam mana? Nak buat kan? Tersingkat, senteng. Acik tak ni? Dah mula kelang kabut. Jadi pakai kain telekung boleh je. Tapi bukan mesti ada orang kadang-kadang dia ingatkan, tak ada ke si mati ni telekung nak pakaikan. Tak, dia bukan daripada telekung pun. Kalau kain-kain lain pun boleh sebenarnya. Siapa kata jahit? Tu masalah dia. Sejak bila? Dia dekat ihram. Dan perempuan dalam ihram boleh pakai berjahit. Orang perempuan dalam ihram, dia tak boleh cover muka dengan tangan je. Tak boleh pakai niqab, tak boleh pakai sarung tangan. Lain, pakailah. Tengok jemaah haji Indonesia. Colourful. Kan? Propol lagi. Yang kamu biasa kamu Melayu kita pergi ambil apa kain telekung daripada Bukit Tinggi. Kan? Padang-padang kan? Ni kain mana ni kan? Datang-datang tu kan Ramadan gitu Orang tengok macam wah kan cantiknya telekung. Ni kadang perempuan tak digalakkan pergi masjid sini Dia tayang telekung dia. Kau gelak. Betul lah. Ini Aisyah cakap. Aisyah kata kalaulah Nabi nampak korang, dia kata pada wanita zaman dia, pasti Nabi halang korang datang masjid macam mana Bani Israel halang perempuan datang tempat ibadat. Aisyah tengok cara dia orang bergaya. Tapi bukan apa dia tahulah, dia seronok kot. Orang perempuan kalau dia dapat pakai kasut ke beg tangan dia depan TV, depan cermin pun dia jadi. So seorang dia happy. Macam mana? Macam anak kecil kita kan dia happy pakai spek hitam. Kau kenapa? Ya, dia buat gaya macam tu. Kita macam kau kenapa? Tak faham. Jadi tabi'i perempuan tak ada masalah. Tapi kes dia tadi kan, kalau boleh yang putih lah, janganlah yang ropol-ropol. Yang Bukit Tinggi punya kan, atau Vietnam punya kan. Janganlah. Orang kita banyak kita telekung tu, ya Allah Tuhanku kan. Kalau Kerawang tu mahal tu. Ada orang dia hantar kain khas untuk Kerawang kat sana. Baju kahwin. Kain-kain beli, pergi hantar ke sana untuk buat Kerawang je. Kau tak tahu kan? Tu lah korang, adik-beradik kat tak ramai. Macam tu lah. Saya adik ramai. Walaupun kakak saya tak buat benda tu. Tapi saya dengar dia siapa lah. Sekejap. Okey, belah mak mertua. Dia kawan-kawan dia. Ada sibuk hantar baju kain ke sana. Pergi buat Kerawang, datang balik. Belum tengok dia punya telekung tu. So basically macam kalau telekung saya pun yang plain lah. Janganlah telekung yang beropol-opol kan. Warna-warni. Tak apa elok lah tu je. Balik pada asal, minimize. Kalau boleh, kalau dia kata perlu nak kena potong tadi tak reti, dan lebih mudah. Kain bawah satu, telekung terus. Boleh je. Pada sudut asal dia adalah cover mayat. Tajuk dia adalah cover mayat tadi. Itu lebih senang, lebih mudah. Kan? Tutup tu habis. Tak ada settle macam. Tapi dia tak ada kemeja, tak ada masalah. Satu tu tutup semua. Basic dia macam lah. Boleh pakai. Cuma bukan kemestian. Macam tadi Abu Talha tanya, dia kata ada orang nak minta dikafankan dalam kain ihram dia. Kain ihram tu dia nak jadi kain ni. Jadi balut mayat dia. Itu tak ada kemestian. Macam perempuan macam tu lah yang tak, mana telekung paling lama dia pakai. Pasal ni telekung ni saksi dia solat ni. Yang telekung yang ni lah dia pakai kat rumah lah. Yang telekung melaram lain. Telekung melaram tu time Ramadan je keluar. Kau gelak tak tahu cerita. Kau tak tahu siapa tak kahwin lagi, tak tahu lah. Kita tengok pelik. Okey. Soalan lain. Dalam situasi ni real situation mayat tu dah disettlekan dah mati semua. Habis kita tunggulah sampai Zuhur kan. Okey, tajuk dia macam ni. Kalau ikutkan Nabi SAW sendiri, ni pasal penangguhan penangguhan mayat ditunggu untuk solat sebagainya, untuk orang datang. Okey, dengar Dia kalau ikutkan Nabi SAW sendiri wafat, meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal, Isnin. Sebenarnya tarikh yang diorang sambut Maulid tu tarikh mati Nabi. Sebenarnya diorang nak buat macam hari Hul, sambutan kematian, macam biasa dibuat oleh Syiah dan juga ni lah geng Sufi. Guru dia mati, setahun sekali diorang buat hari Hul. Hul Imam Haddad, Hul Imam sekian, haul.
So dia nak buat macam tu, tapi nak buat pada Nabi. Nabi dah kata dah. La tatakhidu qabri aidan, yang kamu ambil kubur aku sebagai tempat perayaan dan tempat sambutan. So diorang tak nak buat, jadi diorang tukar kepada Maulid sebenarnya. Kalau siapa-siapa tahu, siapa tak tahu, tak tahulah. Okey. Nabi wafat hari Isnin pagi Kemudian Nabi ditanam hari Rabu. Ini tajuk tadi lah pengurusan. Ada kata masalah untuk uruskan siapa jadi khalifah. Ada kata tunggu orang lain datang dan sebagainya. Ala kulli hal, tajuk dia Nabi sendiri SAW memang ditanam hari Rabu. Meninggal hari Isnin. So penangguhan tersebut berlaku. Kalau kita faham dari situ tajuk ni, kalau anda kata kita tangguhkan, contoh macam sampai Zuhur, uruskan dan settle pukul 9. Tapi sampai Zuhur nanti, orang ramai lagi berkumpul untuk solat. Itu boleh, baguslah. Dapatkan ruang untuk orang ramai solat. Itu tak apalah. Ini kadang-kadang kesian saya tengok. Ada orang tu meninggal. Saya pergi. Pakcik suka manis. Mana abang manis ke tak dia? Dia suka manis. Dia suka manis. Jumpa saya, dia kira bapak kepada isteri punya kawan. So dia sembang kan berkenaan makanan kan. Oh, dia kata tak boleh lah. Inilah kuih kacau Kuala Selangor lah. Dia kuih kacau kan. Lepas tu bahulu Kemboja. Yang kuih bakar tu kan. Yang kalau betul-betul punya, bukan macam yang jual kat pasar tu, keras. Dia lembek kan. Dia punya gula punya banyak dalam tu. Okey, tak nak cerita kan. Nak jadi cerita. Saya sembang. Tapi bila dia meninggal, saya pergilah. Tapi kesian. Sebab apa? Yang datang uruskan sangat sikit. Sedangkan dia bekas orang besar. Dia somebody lah. Dalam RTM dulu sebagainya kan. Dia seorang yang terkenal sebenarnya. Tapi bila dia meninggal tu, yang datang waktu kat masjid tu, saya tengok, tak sampai 20 orang pun untuk solatkan jenazah. Kemudian saya terfikir, saya kata kalau dia lintas Kota Damansara, daripada PJ, nak pergi Kota Damansara, saya kata kenapa tak singgah masjid Kota Damansara, solat kat situ pula? Boleh je, disolatkan lagi. Dan macam Nabi sendiri SAW disolat bergili-gili tak ada siapa sanggup jadi imam. Untuk jadi imam ke atas solat jenazah Nabi. So, yang lelaki datang solat, yang ni wanita datang solat, masing-masing solat tanpa imam. Nak faham kan? Nabi SAW disolatkan sedemikian. Sekarang dia kata benda tersebut, saya kata kalau boleh orang tu disolatkan, dan ada orang kata dah solat tak payah. Nabi solatkan jenazah yang telah ditanam lebih daripada beberapa hari. Sebab Nabi cari orang yang biasa bersihkan masjid. Satu riwayat kata lelaki, satu riwayat kata perempuan. So para sahabat kata Rasulullah dia meninggal beberapa hari lepas. Dan dia kata kenapa tak panggil aku? Kan dia kata Rasulullah kami tak nak ganggu kau. So dia kata daluni ala qabri, tunjukkan aku kubur dia. Nabi pergi kat kubur dia, Nabi solat dekat situ. Menunjukkan bahawa boleh untuk kita solat lagi kalau dah solat sekalipun. Tapi tunggu dulu kejap. Tak habis lagi, bagilah saya bebel dulu. Saya nak bebel kan. Okey. Jadi bila nak kena faham kakak. Masalahnya bila kat situ penangguhan tu ada berlaku tapi dengan sebab. Dengan bersebab. Maksud dia macam ada sebab yang tadi. Untuk tunggu anak datang tak ada hal. Anak tu tak nampak pun tak apa. Kan time cuti kita tak nak balik. Dah meninggal pun sibuk kan. Betul kan? Time cuti tak nak balik. Sibuk kerja. Kan mak bapak dahulu elok je boleh cari cuti untuk anak. Sanggup je. Kan kena potong gaji untuk bawa anak pergi mana. Anak tak sanggup nak balik kampung tu tengok mak bapak. Kan? Saya sibuk lah saya kerja. Padahal bukan apa. Malas nak kemas. Nak kemas basuh periuk kan. Balik awal. Tapi cerita ala kulihal. Cerita dia. Kehadiran anak tadi untuk tunggu dia seorang tak perlu. Tapi kalau kita tangguhkan tadi macam pengurusan tadi kan, sampai waktu Zuhur, macam orang datang bawa jenazah Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bukan daripada kampung sebelah tu. Diorang bukan daripada situ, datang tempat lain bawa ke situ untuk dapatkan disolatkan oleh orang ramai. Bagi akan fahamkan kat situ, tak, kalau tidak tak keluar daripada arahan daripada geng-geng Wahabi. Ya kan, masjid kan Wahabi, Mekah Madinah kan kalau Wahabi. Weh, balik. Apa sibuk pasal sini? Solat kat rumah dah lah. Tak halau pun. Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, tak ada masalah jenazah dibawa ke situ untuk disolatkan. Kalau kita tengok kan, as-salatu alal mayyit kan, al-amwat, yang bila isytiharkan kan, diisytiharkan dekat mikrofon tu kan, kita dengar. Lepas solat fardu, ada pengisytiharan. Tak kira subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isyak, ada je orang mati akan minta disolatkan. Dan dia orang ikan kak. Pasal Nabi kata tentang orang yang banyak disolatkan oleh beberapa orang.
40 orang. Wajabat. Wajib dapat doa yang orang-orang tu minta. Keampunan ke syurga. Kejar itu. Kadang family ataupun pihak pengurusan masjid kena fikir bab kejar apa. Apa yang awak kejar sebenarnya? Pasal tadi macam jenazah tadi kan. Tok mandi. Pukul 11. Settle. Masuk dalam masjid tu, dia start solat. Dekat Masjid Kelana Jaya. Saya kata kalau dia bawa pergi Kota Damansara pun. Pasal dia tanam sana. Tunggu Zuhur. Solat. Apa salahnya? Kan lebih ramai. Saya tengok macam pakcik tu, saya kesian lah. Saya terasa lah sikit. Sebab kadang saya tengok ada orang yang artis-artis kadang datang macam Jumaat. Orang datang solat jenazah dia. Tapi orang macam ni kadang tiba datang 20 orang je. Tak sampai 20 orang pun. Nak buat tu soft depan tu kan. Orang pun start try buat 3 soft. Dia ingat malaikat tak ada kilo orang ke apa. Tak, nak macam, oh nampak soft banyak ni, jamak ni. Mongok tu kan. Dia ingat soft tu lebih 3 kan. Buat 3 soft, macam oh ni jamak. 1 soft, 2 soft, 3 soft. Jamak. dia lupa jumlah yang Nabi sebut 40 orang, 100 orang Nabi sebut. Jumlah tadi. So basically kalau kita dapat jumlah untuk ramai tu, buatlah. Tapi tak ada sampai tunggu Jumaat. Ni simpan dia. Tunggu Jumaat bang. Banyak. Ini meninggal bila ni? Ingat meninggal hari Rabu. Lepas tu dah tak tanam lagi. Tunggu Jumaat nak solat jenazah. Tak yang tu. Dia dah waktu terdekat lah. Solat meninggal habis settle pengurusan sebelum Zuhur. Dan bawa pergi solat Zuhur. Sekali pergi ke masjid. Bila orang ramai boleh solatkan. Sebenarnya itu tujuan kita. Percepatkan. Tu saya kata percepatkan. Diorang tak tengok ke apa yang berlaku tadi pada Nabi sendiri. Ke dia jahil. Sebab tu kadang-kadang kita dengar kata-kata tadi dan ukur balik. Kalau dia kata cepatkan seorang je solat, buat apa? Kena equivalent, kena nilai balik. Pasal dia perlukan pertolongan. Orang mati tadi tak payah buat tahlil. Tapi ramai solatkan tu penting. Ramai solatkan dia penting. Untuk dia. Nabi kata wajib dapat. Kita tak uruskan macam tu, kenapa? Kau tunggu sampai Zuhur, Maghrib, tak tanam ke? Besok lah tanam, hari ni nak kumpul orang. Taklah macam tu. Maksudnya apa yang masa yang terdekat? Apa masa yang terdekat dengan pengurusan tadi? Lepas tu akak-akak pun satu benda juga. Akak sini tempat lain. Lepas jenazah dah siap dikafankan, dah boleh solat. Dah. Ini akak-akak nak pergi masjid kan tak pergi. Tak pergi. Macam yang tadilah dekat Felda tadi. Apa sebut tadi? Guar Napai. Jadi akak-akak tak pergi. Maksudnya bila solat dekat jenazah tu, isi saya kata 3 orang je perempuan. Yang perempuan dekat rumah semua lepak-lepak. Tadi jenazah tu dah siap dah. Dikafankan, tak ada seorang pun nak solat. Duk lepak-lepak sembang. Lepas tu tengok ayat. Entah benda dia cakap tak tahu. Mulut kau kamit. Kan? Dia baca jampi apa. Pelik juga perempuan ni. Bukan pergi sini tempat lain. Yang terasa. Dia datang ramai-ramai. Dia tak pakai proper untuk solat jenazah. Satu. Tak pakai proper. Tak ada wuduk proper siap-siap. Kan buatlah siap-siap. Jadi bila jenazah dah siap, orang lelaki mungkin akan solat dekat masjid. Awak solat dah sini dulu. Boleh je. Asalkan dah dikafan kan cukup dah. Syarat. Ni benda-benda yang banyak orang macam disyariatkan tapi dia tak tahu. Disyariatkan tapi dia tak tahu. Setiap jenazah tadi dikafankan telah boleh mula solat. Macam Nabi SAW sendiri kan, saya kata tadi kan, wafat baginda hari Isnin, tapi tanam hari Rabu. Lepas dah siap tadi, orang ramai bergili-gili solat tau. Lelaki, wanita, gili-gili solat. Sebab tak ada siapa sanggup nak jadi imam solatkan jenazah Nabi SAW. Dikafankan? Allahu alam. Saya tak ingat. Nanti saya check balik. Itu saya tak ingat. Sama ada hari kedua Selasa tu ke? Allahu alam. Tapi yang pentingnya memang kita panggil apa? Urusan jenazah Nabi tadi, kalau ikut pada akak kata, disegerakan jugalah. Tapi penangguhan tu berlaku lah. Tanam hari Rabu. Tak tanam hari yang sama. Saya terkejut kan. Allah. Tapi yang pentingnya pengurusan tadi, kalau ada sebab yang munasabah, terutama macam kes tadi, untuk banyakkan orang solat, itu yang kita nampak berlaku di Tanah Haram. Diorang datang daripada luar kawasan, sibuk bawa jenazah pergi ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, sebab saya nak bagi orang ramai
solatkan. Tu tajuk dia. Kejar itu. Ni ada antara benda penting yang banyak orang lupa. Yang saya tengok macam jenazah tadi kan, yang saya kata solat kat Kelian Jaya tu kan. Saya kata kenapalah diorang tak bawa. Itu je. Memang ketika dekat Kelian Jaya ni tak ada orang. Tapi musim ada haji, ramailah orang kot. Kalau tak ada haji, tak ada orang lah. Masjid tu kosong je. Jadi pakcik tu kurang 20 orang solat kan. Lepas tu terus bawa ke Kota Damansara, tanam. Saya kata macam, saya kalau lintas masjid Kota Damansara tadi kan, boleh solat dekat situ sebenarnya. Boleh je. Tapi macam kita nak kacau, tak boleh lah pasal kita bukan urusan kita. Okay, alhamdulillah tu contoh lah, contoh. Pada asasnya, dapatkan banyak orang solat tu adalah penting. Bahkan banyak orang solat. Tunggu anak balik daripada London untuk tengok mak tak payah. Nak tengok muka kali terakhir. Ada gambar. Tengok sendiri lah. Sibuk kan. Tu saya kata, time lain tak nak balik. Bila time meninggal, aku sibuk nak tengok. Okay. Ya. Yeah. Tak ada. Dia. Pasal dia fardu kifayah. Soal sunat tu soal sunat. Sunat je. Yang ni fardu. So menyelesaikan jenazah tadi lebih utama. Sebab tu kenapa macam dekat Masjid Melawi kan daripada solat tu tiba-tiba as-salatu al-mayyit kan terus. Lepas tu solat sunat. Sunat mesti kata tapi nak masuk office ni. Solat dekat office. Masalah dia. Yang pentingnya memang didahulukan dia lah jenazah tadi. Macam pakcik tu kan dia sibuk solat sunat dulu lepas Zuhur. Kita nak angkat jenazah dah. Macam mana? Yang tu dia buat lah, pakcik tu buat. Saya tengok tu. Tapi kita lah, tajuk asal dia keutamaan pada jenazah dulu. Sepatutnya lepas bagi salam terus bawa jenazah masuk, terus settlekan untuk dihantar ke kubur. Boleh. Macam Nabi buat. Kan dah dikebumikan, solatlah kat kubur. Boleh je solat kat kubur tadi. Dia dah sampai lewat kan, baru sampai, solatlah. 3 hari. 3 hari. Tak, maksimum tak ada. Apa maksimum dia lebih kurang 3 hari lah. Kalau bantai dia sebulan, 5 tahun datang, mana kubur dia? Nampak sewil lah. Tak, ikutkan Nabi 3 hari. Dekat sangat. Paling dekat lah, baru sangat. Mungkin orang kata tanah masih merah. Tanah masih merah lagi. Dia baru lagi. Ini dah tumbuh rumput, dah tumbuh bunga. Kita datang nak solat jenazah, masalah. Itu tak ada lah. Balik pada asal yang utamanya baru. Dia baru berlaku. Tak ada dah. Habis lah. Berbulan tu jauh sangat. Dia dalam beberapa hari lah benda berkenaan. Dan kadang-kadang ada juga yang mengatakan benda ni berkaitan dengan orang yang contoh macam berjasa. Macam Nabi cari macam solat jenazah Najasyi kan, Raja Habsyah tu, pasal jasa dia kepada Islam. Maka Nabi buat walaupun panggil apa benda tu jenazah ghaib. Macam ni pun dah tanam pun Nabi buat juga. Sebab Nabi kata dia ni orang ni membersihkan masjid. Lepas tu dia hilang. Nabi tak ada. Dia kata baru mati. So Nabi SAW kata kenapa tak panggil aku? Tu maksud dia memang Nabi SAW nampak ada keutamaan orang-orang macam tu lah. Tapi masih lagi jarak dia dalam beberapa hari je. Hari pun sebulan, 5 tahun ke benda tak ada. Tak dikira macam tu. Okay? Baik. Wallahu a'lam. Benda. Jangan campur rumput. Kalau ikutkan berzikir dalam Quran Karim dalam surah Al-Isra ayat yang ke surah Al-Isra 44. Allah kata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada apa-apa benda ini dunia ini kecuali bertasbih muji Allah Ta'ala, tapi kamu tidak faham tasbihnya. Kalau dia kata rumput tu membantu zikir, bukan rumput tu, tanah yang impak mayat tu pun berzikir. Batu yang ada keliling tu, yang batu kecil impak mayat tu berzikir. Cacing yang makan mayat tu pun berzikir.
Mana pula alasan macam tu? Sebab tu kenapa masalah cucuk pelepah tamar di atas kubur itu adalah khususiat Nabi SAW dan untuk syafaat bagi orang tersebut. Itu saja. Bukan untuk jadi amalan kita cocok pokok puding tak mati-mati. Habis orang tak kena langsung lah. Pokok puding kan. Cocok, hijau membesar. Lepas tu mayat ni sejak ditanamkan hari tu tidak pernah kena siksa. Gila apa? Serius kan? Kalau ikut pada masalah zikir tu sebenarnya, bukan rumput tu. Batu yang himpak mayat tu pun berzikir. Sebab ikut ayat 44 surah Isra tu semua benda. Nabi pernah tunjuk pada para sahabat, dan para sahabat pernah dengar makanan yang nak suap ke mulut Nabi berzikir. Semua sahabat dengar. Ada kali pernah tu batu kat tangan Nabi berzikir. Para sahabat dengar. Kalau orang tu baca, kadang-kadang geng-geng apa sufi sesat ni, dia cerita lah buat zikir buat sekian, dia baca kitab Syama'il. Tapi bab ni dia lupakan. Batu berzikir. Semua benda berzikir. Tak ada benda tak berzikir mengasihi Allah Ta'ala. Tapi kamu tak faham zikir dia. Yang awak pergi sibuk rumput tu apa? Batu impak mayat tu pun papan lahat lenyik mayat tu pun, cacing makan mayat tu pun semua berzikir. Ada masalah apa? Tak ada masalah apa kan? Dia sibuk pelik kan? Konon jangan cabut lah apa benda lah kan. Dia datang dengan logik akal dia. Dia pakai logik akal dia semata-mata. Tak ada kaitan dengan dalil. Yang kawan dengan semak, cabut lah. Apa masalah dia? Sibuk lah kalau tinggi kan. Datang ular orang duduk dalam tu. Masalah juga. Dan mungkin lah kot dia jenis ni, dia tak ziarah kubur sangat. Jadi okey lah. Kubur tu apa, tumbuh rumput ke tumbuh lalang pun aci. Tapi kalau dia kerap datang kubur, bahaya tu. Sebab nanti akan ada lah binatang-binatang bisa duduk dalam tu, kan bahaya. So lapang dan rata tu bagus. Tapi masalah apa kata berzikir tu bukan alasan. Rumput atas kubur berzikir bukan alasan. Sebab batu yang himpak mayat tu pun berzikir. Tanah himpak mayat tu pun berzikir. Tapi masalah mana yang akan meringankan azab, itu bukan kerja kita. Sebab kalau dia kata benda tu saja tanpa apa-apa, dan tak payah Nabi cucuk dekat atas kubur tu. Kan? Tak payah cucuk lah sebab benda tu semua berzikir. Tapi ini Nabi, syafaat Nabi SAW untuk mereka berdua. Ya, bahkan ikut riwayat, dua orang tersebut bukan daripada zaman Islam pun. Sebab bukan sahabat, kubur lama. Nabi tak cucuk. Nabi pergi ke kubur Baqi' dengan arahan Allah Ta'ala untuk doakan keampunan untuk mereka. Doakan saja. Adapun dua kubur tadi, Nabi saja buatkan untuk tunjuk pada para sahabat bahawa apa tentang siksaan kubur yang berlaku pada orang yang membuat perkara-perkara seperti mengadu domba ataupun yang kencing tak bersihkan. Itu je Nabi buat, tunjukkan kepada para sahabat. Dan pula orang pula kalau nak buat cocok-cocok ni, awak cocok kena tahu mayat tu kena siksa dulu buat. Tak tahu nak cocok apa. Itu satu tohmahan. Kenapa pak cik cocok ke bapak saya? Ni selagi cocok ni dia akan ni. Pak cik tahu ke bapak saya kena siksa ke tidak? Sebab Nabi cocok lepas kata pada para sahabat diorang disiksa. Boleh Nabi buat. Tapi ada geng-geng sufi kata Tok Guru dia tahu orang kubur mana yang kena siksa. Habis lah. Tak ada bercakap apa. Okay, baik. Stop lewat ni aku sebelah balik. Okay, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini, insyaAllah sambung kemudian. Nanti bab solat, kita masuk bab solat jenazah. Macam mana? Zikir masjid? Lewat pukul 11 aku tak faham. 11 kot, lambat dah ni. Baik. Kita berhenti sini, insyaAllah sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallamu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.